أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيسر ولا تعسر رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini. Semoga Musi dan seluruh warga jawatan kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa, sidang jemaah, hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah yang dilimpahi dengan keberkatan, maghfirah, keampunan, juga iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan hari ini buat kita. Moga-moga bersama bangunnya kita sisipkan kesyukuran dan keazaman untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam kita. Kerana hari-hari yang Allah anugerahkan ini merupakan peluang dan ruang untuk kita menebus semua kegagalan-kegagalan semalam. Moga-moga Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Itulah yang paling besar untuk kita jayakan dalam kehidupan kita sebelum kita menutup mata. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya nyatakan pada minggu sudah, ya, insya-Allah bermula bulan ni pengajian saya akan tertumpu pada khusyuk solat. Ya, satu pengajian yang rasanya menjadi keperluan bagi kita yang dah menyempurnakan solat. Sebab Allah sendiri menyatakan begitu. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh pasti berjaya dah orang beriman ini. Ayatnya di mana-mana, tuan-tuan tengok pun kat mana-mana mesti ada ayat ini. Tapi prasyarat utama untuk berjaya sebagai orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu, ya, yang berjaya itu adalah orang yang pertama, ciri pertamanya bila ngada Allah, dia sedar dia ngada Allah. Itulah khusyuk salat. Dan saya merujuk kepada buku yang saya susun sendiri, iaitu buku ini, buku Khusyuk Salat Belumkah Sampai Masanya. Dan insya-Allah perbincangan hari ini masih dalam bab mukadimah. Dalam bab mukadimah ni saya bentuk 3 bentuk tafakur untuk membangkitkan rasa bertanggungjawab dan rasa patut untuk mengusahakan solat yang khusyuk. Jadi untuk permulaannya kita tengok dulu tafakur pertama, solat tanpa khusyuk sampai bila? Solat tapi tak khusyuk sampai bila? Solat tak ingat Allah sampai bila? Dan perkara ini sebenarnya menjadi persoalan yang pernah Allah tanya pada kita. Ya. Allah pernah tanya pada kita. Allah tanya kita dalam surah Al-Hadid
surah yang ke-57 ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah tanya, ya, adakah belum lagi sampai masanya untuk orang-orang yang beriman itu tunduk, khusyuk hati mereka mengingati Allah. Bahasa mudah kita, Allah tanya kita, belum sampai ke masanya lagi untuk hati-hati kita ni khusyuk, tunduk, ya, mengingati Allah. Subhanallah. Belum tibakah masanya untuk kita khusyuk menyembah Allah? Belum cukupkah lagi kelekaan dan kelalaian yang terus kita biarkan ketika kita solat menghadap Allah? Ini Allah tanya. Sebab ayat ni memang umum, dia tidak berkait tentang solat, tapi yang nyatanya ruang paling rasmi, paling official untuk ingat Allah adalah solat. Jadi mana mungkin orang yang dalam menghadap Allah ketika dalam solat tak ingat Allah, untuk dia ingat Allah di luar daripada solat. Majlis persembahan paling rasmi seorang hamba menghadap Tuhannya adalah solat. Dan kalau ketika itu kita tak berjaya ingat Allah, artinya ada satu masalah besar dalam kehidupan kita dan kita tak akan berjaya ingat Allah. Belum sampaikah masanya untuk kita tenang mengingati Allah Subhanahu wa taala sepanjang solat? Dan buku ni pun saya susun adalah kerana tersentak dengan ayat ini. Ya. Satu hari saya baca Quran ni, ialah kadang-kadang kita baca Quran ni, kadang-kadang kita tadabbur. Yang saya rasa macam kali pertama pula saya baca ayat ni. Tapi sebenarnya ayat ni selalu kita baca dalam Al-Quran, dalam solat hadis. Ya, bila Allah tanya kita, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah tegur kita, orang-orang yang dah beriman, dah percaya aku ni Tuhan, tak boleh ke ingat aku ketika solat? Tak boleh ke hati dia tunduk untuk khusyuk pada aku? Tu persoalan dia. Sebab Allah kata lil ladzina amanu, orang-orang yang dah percaya aku Tuhan, orang-orang yang dah percaya syurga neraka tu ada, orang-orang yang dah percaya hari kebangkitan, orang-orang dah percaya ada malaikat yang mencatat segala gerak hati dan amalan. Subhanallah. Tak boleh ingat aku, kita ingat ada aku. Itu persoalannya tu. Ya, ini persoalan yang sebenarnya apa kita nak jawab? Apakah agaknya jawapan kita dengan pertanyaan Maha Pencipta ini? Ya. Jika jawapan kita begini, ya, memang belum masanya lagi. Belum lagi lah, ya. Masih banyak lagi benda nak fikir. Sampai solat yang sekejap 5 minit ni pun tak boleh kita eksklusifkan untuk ingat Allah. Masih nak semak dengan dunia, dengan cerita-cerita dunia kita lah, yang memang tak akan kunjung habisnya. Ya, kalau kita jawab ya memang belum masanya, maka tanyakan semula, bila pula agaknya? Sebab hari bergari, hari berganti hari, dan ajal kita makin menghampiri. Itu persoalan yang perlu kita sedari. Bimbang sampai ke hujung nyawa, kita tak pernah pun rasa khusyuk. Saya teringat apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah dalam satu ungkapannya. Dia kata, ya, masakin ahlud dunia, kesian penduduk-penduduk dunia, ya, mereka pergi meninggalkan dunia tanpa pernah sempat pun merasa nikmat sebenar tinggal hidup di dunia. Anak murid dia tanya, apakah nikmat sebenar kehidupan di dunia? Dia kata, ni'matul unsi billah, nikmat bermesra dengan Tuhan dalam solat. Dalam solat kita ngadu dengan Tuhan, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, kesian ke aku ya Allah. Manusia ni bila mana dia dapat bercerita pun dengan siapa yang dia yakini orang itu sayang pada dia, benda tu prihatin pada dia, ambil tahu tentang dia, dia akan nyaman, dia akan tenang. Dan itulah solat. Siapa dia? Tuhan yang kita adukan ini, ya, dia Al-Qadir, ya. Dia sendiri declare, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, tu'til mulka man tasha. Dia semua keputusannya. Rabbul alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Dia sayang kita, dia kasih betul dengan yang beriman di kalangan kita. Subhanallah. Tapi sayangnya apa masalah kita? Kita tak rasa, kita tak sedar pun kita ngadap dia. Sebab tu kita tak dapat kenikmatan solat. Betul lah bila Rasulullah kata wa ju'ilat qurrata aini fi solat, dijadikan sejuk penyaman hati aku ni dengan solat. Ya, kita bila kita jawab belum lagi, kita bimbang sampai hujung nyawa, kita tak pernah pun rasa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam solat. Dan ini pasti mengundang petaka yang amat besar kecelakaannya, sebab Allah pun pernah sebutkan fawailul lil musallin. Allah tak kata fawailul lil tarikin solat, tak. Celaka orang yang tinggalkan solat, tak. Allah kata celaka orang yang sembahyang. Artinya jangan berbangga dulu, jangan mendabik dadu dulu walaupun kita dah jadi orang yang solat puluhan tahun, alhamdulillah. Tapi tahukah kita khusyuk solat ni apa? Khusyuk solat ni lah nilai solat kita, ya. Dan solat kita memang tak akan ada nilai apa-apa. Nanti dalam bab kita cerita apa hukum solat tak khusyuk ni. Sepakat fuqaha kata solat yang tak khusyuk, tak ingat Allah, memang tak ada pahala. Walaupun sebahagian mengatakan sah, memang sah. Majoriti fuqaha kata sah, tapi tak ada value, tak ada apa-apa nilai. Yalah, kita pun kalau menghadap orang tapi kita tak sedar kita menghadap orang tu, kita keluar daripada majlis bercakap dengan dia, kita pun tak sedar ada value tak pertemuan tu? Tak ada. Tak kalau kita jumpa dengan orang besar negara, ya, masuk istana jumpa agung tapi tak sedar waktu tu entah kita, ya, entah di lamun apa entah, lalu kita keluar dari sana, orang tanya kita, cakap apa tadi dengan agung? Saya jumpa agung ke? Tu apa nilai pertemuan yang sangat hebat tu? Tak ada nilai apa-apa. Jadi, ya, sebab tu Allah marah sangat pada orang-orang yang biarkan solatnya tak ada dirinya. Ialah kalau luang menghadap Tuhan dan semua dalam solat ni apa kita sebut? Mula solat pun Allahu Akbar. Allah is the most greatest, Allah paling besar. Artinya no way orang lain tak boleh sebut, benda lain tak boleh sebut. Sebab tu rukun itu rukun qauli, kena disebut berlafaz, tak boleh senyap angkat kaki, tak boleh. Dia kena berlafaz Allahu Akbar supaya ada getar rasa dan rasa betul-betul Allah Maha Besar, yang lain kecil. Tak kira besar mana masalah awak pun, tapi bila dah solat Allah yang paling besar. Tapi kalau tak pernah rasa benda ni bersama Allahu Akbar, masuk menusuk semua benda-benda dalam kehidupan kita, ada masalah besar dalam kehidupan kita, dalam solat kita secara khususnya. Itu jawapan pertama. Sebab Allah tanya belum sampai ke masanya untuk kita khusyuk dalam solat. Kalau kita kata belum, ni jawapan kita tadi. Jika kita tiada jawapan, tak tahu nak jawab apalah. Okey? Ialah orang yang kata tak tahu nak jawab apa ni, dia faham ayat Quran tadi. Ya. Siapa yang menjawab dengan jawapan pertama, nantilah dulu, belum lagi, ada masalah pada diri dia. Tapi siapa yang dah mula jawab, tak tahulah macam mana. Aku tak ada jawapan bila Allah tanya begini. Ia sebenarnya petanda baik. Lantaran jiwa kita dah mula tersentak, sedar dengan sesuatu yang tak wajar, ya, tak betul yang sedang berlaku dalam hidup kita, dalam solat kita. Kenapa kita kata tak wajar? Sebab kita kalau bercakap dengan orang, kita akan sedar kita cakap dengan dia, betul tak? Saya cakap dengan tuan-tuan, mesti saya sedar saya kat mana ni? Saya kat Masjid At-Taqwa Taman Tun. Tapi kalau saya tak sedar, saya kat rumah, saya akan cakap benda yang tak betul. Ataupun saya cakap benda yang betul tapi pura-pura. Dan muka orang yang kalau tak berada dalam suasana itu, dia tak akan betulkan suasana dia. Seorang isteri, seorang suami yang bercakap dengan suami dia tapi dia ingat perempuan lain, apa akan jadi pada muka dia? Yalah. Bang, nak kopi ke teh? Boleh lah, apa-apa ya. Tu. Nampak tak? Dia tak fokus. Hilang tumpuan. Dan biasanya orang yang dilayan begitu dia tahu. Isteri akan marah, kata, abang, saya cakap dengan abang ni, abang kat mana? Ya, abang ni kenapa ni? Nampak tak? Tapi Tuhan tak tahu. Kita ngadap dia, kita kata Allahu Akbaru kabira, Allah, engkaulah Tuhan yang paling besar dengan sebesar-besar kebesaran. Walhamdulillahi kathira, dan pujian untuk engkau ya Allah dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan ya, maha suci engkau pada setiap masa pagi dan petang.
tapi tak ada rasa, tak ada feel, sambil garuk hidung, sambil garuk kepala, Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Macam tok bomoh baca mentera. Allah tak tahu ke? Allah tahu, tuan-tuan. Allah tahu. Mana tak Allah tahu? Allah kata dia sendiri, inna Allah alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang dalam hati. Isteri kita tak tahu dalam hati kita, tapi dia boleh merasa ada benda yang tak kena, yang tak tepat yang kita buat pada dia. Sebab tu kita kata ada benda yang tak wajar yang sedang berlaku dalam solat kita. Jadi ya, sampai bila agaknya untuk kita terus bersolat tanpa faham apa yang kita ucapkan dan lakukan? Rukuk tu kenapa macam tu? Kena faham. Ya, sebab solat ni ada dua part ya. Part yang syar'i ni, yang zahir ni, kita kena praktik betul. Rukuk ni kena separas, ya, punggung dengan kepala sama, mata kat mana, tangan lurus pegang lutut. Itu yang syar'i, yang zahir, yang nyata. Sebab itu syarat-syarat kesempurnaan solat. Tapi jiwanya, rohnya apa? Ketika tunduk tu, ya, rasakan betul-betul saya hina diri, ya Allah, Kaulah Tuhan, dan ini lambang penyataan kepatuhan aku yang mutlak pada Engkau. Itu feel rukuk. Lambang aku terima apa sahaja ketentuan dari Engkau. Sebab tu sebutannya Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku. Apa maksudnya? Maha clear Tuhan aku, Maha bersih Tuhan aku, Maha sempurna Tuhan aku daripada kekurangan. Tak ada benda yang tak betul, ya Allah, yang Kau tentukan semuanya betul. Siapa yang sembahyang khusyuk, dia akan nyaman dengan Tuhan. Dan memang itu pun tujuan solat. Sebab tu solat tu asalnya Allah suruh kita sembahyang 50 kali kalau untuk tenang, untuk umat Muhammad ni. Tapi kita tak akan mampu. Maka dos 5 itu cukup untuk 50 kali kalau benar-benar ada penghayatan kekhusyukan. Sampai bila agaknya kita akan terus bersolat dengan rangka yang kosong? Kalau dah tak pernah faham. Ada orang kata susah lah saat bahasa Arab. No lah, kita ni hari-hari sembahyang. Kalau kita susun pun satu hari satu bacaan sembahyang, kita tengok teliti apa yang kita sebut dengan Tuhan, kita akan tahu semua maksud bacaan sembahyang. Kita bukan suruh belajar bahasa Arab, tapi sampai sekarang takkan tak tahu Rabbighfirli warhamni wajburni ni apa. Puluhan tahun saya sebut, tak pernah tersentak ke? Tapi kalau dalam usaha-usaha kita untuk dunia, ada satu kalimat wording dalam English kita tak tahu, kita terus tengok kamus. Kenapa kita tak serius dengan hubungan langsung kita dengan Tuhan? Kan Rasulullah pernah sebut, aku akan terus menghadap wajah hamba-Ku selagi mana dia menghadap padaku, tapi bila mana hati dia berpaling dari aku tinggalkan dia. Allah sebut gitu. Sebab tu banyak kali kita sembahyang Allah tak adab kita. Sebab kita biar hati kita kosong. Tak boleh. Walaupun apa pun alasannya, kita kena kuasai semua apa yang kita sebut dalam solat. Bukan banyak pun, doa iftitah, Fatihah, bacaan rukuk, Sami Allahu liman hamidah tu, offer tu, Allah nak dengar siapa puji dia. Sebab tu Nabi tak puas dengan Rabbana lakal hamd, Nabi sambung lagi mil'as samawati, pujian yang sepenuh langit-langitmu ya Allah, wa mil'al ardi, sepenuh bumimu ya Allah, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa sahaja yang ada selepas itu. Tak terkata, tak terungkap dengan kata. Sebab tu ada para sahabat yang dengar bila Rasulullah kata Sami Allahu liman hamidah di rambung, ya, yang popular kita selalu guna, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran, ya Allah, pujian untuk Engkau dengan pujian yang banyak, kathiran mubarakan fi, kathiran tayyiban mubarakan fi, yang indah-indah, yang harum memangi, yang penuh keberkatan padanya. Sampai Rasulullah tanya, siapa yang puji Allah tadi? Ya, aku dengar dia puji Allah begitu. Jadi para sahabat ni risau juga nak jawab saya. Rasulullah dia kata, sebab apa? Kena faham. Kita tak faham, jadi kita tak dapat buat benda tu. Kalau baca pun hanya sebagai, itu minta maaf saya cakap, kadang-kadang kita baca semayang ni, bacaan semayang macam Tok Bomah baca mentera, yang dia pun tak tahu. Kita tanya Tok Bomah, apa baca tu Tok Bomah? Mana saya tahu, ya, Tok Guru saya ajar, saya sebut je lah gini. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita bercakap dengan Tuhan, kita kena ada penghayatan, kefahaman. Ya. Jadi bila para sahabat ditanya dan dia menjawab, Rasulullah kata, demi Allah, sesungguhnya aku lihat lebih 30 malaikat berebut mencatat ganjaran pahala pujian kamu pada Allah tadi. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kan sonok kalau kita baca, faham ceritanya, faham penghayatannya. Ya Allah, pujian untukmu yang banyak sebab Engkau nak dengar siapa yang puji Engkau, aku puji.
Ujian yang banyak, yang indah, yang harum memangi, penuh keberkatan, kebaikan, ya Allah. Begitu semayang. Ya. Sampai bila agaknya kita terus solat tanpa faham, apatah lagi untuk menghayatinya. Memang kena faham. Seorang yang faham baru dia boleh feel. Orang tak faham, dia tak boleh hayati benda tu. Orang perempuan yang tak faham, orang lelaki tengok bola sampai pukul 1 pagi malam tadi, pukul 3 pagi, ya, dia pun kata apalah tengok bola ni. Bola sebiji kejar, ramai-ramai satu padang, ada yang patah kaki pun ada, tergolek, nak bertumbuk pun ada. Lalu dia pengusulkan satu benda yang dia tak faham. Dia kata apa? Kan lebih senang bagi bola seorang sebiji, tak payah rebut-rebut, sepak je masuk gol. Itu sebab apa? Dia tak faham, dia tak feel. Kalau dah feel, pukul 1 pagi pun boleh bangun. Nampak tak? Begitulah nikmatnya solat. Apatah lagi manusia ni bila bercakap dengan zat ataupun individu yang sangat prihatin pada dia, dia akan menikmatinya. Kita dah bertemu dah dengan Tuhan yang sebenar. Kita dah tahu Tuhan kita Tuhan yang maha tahu, maha mengambil tahu, maha mengasihi. Tapi sayangnya kita tak sedarkan detik pertemuan kita ketika kita ngadap dia. Itu je masalahnya. Dan jangan kata khusyuk ni satu benda yang susah, tak boleh. No. Khusyuk ni satu benda yang wajar je. Kamu ngadap Allah, ingat Allah. Kamu cakap dengan Allah, sedarlah cakap dengan Allah, itu je. Sebab nanti kita pergi pada takrifan khusyuk, ya, kita akan tahu khusyuk ni memang maksudnya sedar diri ketika ngadap Allah. Itu je. Masalah kita Allahu Akbar tapi tak ada Allah. Sebab tu, ya, kita teringat apa yang dulu disebut oleh dalam kajian sebelum ni pun saya ada sebut cerita macam mana Umar bin Abdul Aziz, ya, bila orang tanya, bila Anas dikilai kata dia tak pernah semayang belakang seorang lelaki yang mirip suasana khusyuknya macam Umar bin Abdul Aziz. Apa Umar bin Aziz buat sampai beza semayang dia dengan orang sebelum dia? Artinya tak ramai para sahabat pun sampai peringkat macam Umar bin Abdul Aziz semayang. Jadi bila ditanya pada khalifah umat Islam tu, dia kata aku tak buat apa, cuma yang pasti dia kata aku tak pernah angkat takbir Allahu Akbar melainkan aku dah sedar aku akan menghadap Tuhan yang Maha Agung ini. Itulah khusyuk. Kita banyak kali tak sedar Allahu Akbar kerana dah takbir. Aku buat apa ni? Semayang. La ilaha illallah. Teruk sekali. Orang suruh soli tak nak, bid'ah. Ambil. Soli itu keperluan sebenarnya. Menawar kita sunat untuk bawa sedar bahawa engkau semayang. Soli kan aku nak semayang maksudnya. Subhanallah. Ya, sampai bila agaknya kita akan terus bersolat dengan rangka kosong tanpa jiwa, berdiri tegak, rukuk, sujud yang dusta, tanpa sebarang rasa menghadap Tuhan, rasa ketundukan dan pengabdian yang jujur penuh setia. Ya, sepatutnya sudah sampai masanya. Patut dah sampai dah masanya. Ialah sementara kita dah makin meningkat usia macam ni, patutnya dah sampai dah masanya Allahu Akbar tu Allah lah depan kita. Ya. Untuk kita khusyuk mengingati Allah. Ya, memang Allah tak menjelma begitu. Sebab tu Allah kata tadi alam ya'dinil ladzina amanu, orang-orang yang dah percaya aku Tuhan. Belum sampai ke masanya pada orang-orang yang dah percaya. Percaya apa? Rukun iman yang pertama, percaya pada Allah. Allah memang tak dapat dilihat dengan mata waktu kat dunia ni. Dan antara syarat beriman apa? Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib ni kat dunia benda yang tak nampak. Antaranya Allah pun ghaib daripada pandangan mata kita. Allah wujud, ya, pada akal. Pada iman kita ada Allah, tapi pada pandangan mata. Maka kita dituntut dengan keimanan tu untuk khusyuk. Dah percaya kan? Ya, sepatutnya sudah sampai masanya untuk kita khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sementarahan ketika menyembahnya, kita memang sujud pada dia. Kenapa tak rasa? Ya, kita kalau salam dengan orang pun kita rasa nampak, sedar. Kita bercakap dengan orang pun kita penuh, ya, perhatian. Ya, sememangnya telah sampai pun masanya untuk kita bermuhasabah dan berubah.
Duduk jap. Aku sembahyang ni kenapa tak boleh ingat Allah? Subhanallah, sembahyang ingat Allah ni satu nikmat yang sangat hebat. Siapa yang pernah sekali merasakan ketika dia sujud, dia kata subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-a'la, yang maha agung, yang maha tinggi ni, wa bihamdi, dan segala puji untuknya. Dia cicipkan bersama sebutan tu rasa, ya, menyucikan Tuhan dan memuji Tuhan dia. Nanti dia akan rasa nyaman, tenang. Sebab tu sembahyang sunat kita dianjurkan untuk melebihkan tasbih rukuk dan sujud ni. Sebab tu feel dia dahsyat. Bersama gerakan tunduk sujud ni, feel dia kuat. Sebab tu Rasulullah declarekan waktu paling hampir seorang hamba ketika dia sujud, tapi ketika mana dia sedar. Sebab tu Nabi anjurkan, ya, bukan 3, buatlah 7, 9, 11 tasbih tu. Tapi sembahyang fardu tak boleh lah. Sembahyang fardu memang kena ringkas. Rasulullah pesan berjemaah ni tak boleh. Idza, ya, ahadukum linnas falyatajawwaz. Ya, Nabi kata bila kau jadi imam pada orang ramai, ringkaskan solat. Imam Syafi'i kata lebih pada 3 tasbih makruh. Tapi kita nak cerita sembahyang kita, sebab tu yang sembahyang panjang-panjang, lama-lama ni sembahyang malam. Jadi kalau sembahyang tahajud pun 2 rakaat 3 minit, bukan sembahyang malam tu, bos. Salah tu. Salah di sudut matlamat dia tak sampailah. Sembahyang malam ni untuk dinikmati, dicicipi rasanya dengan kecamuk dunia yang dah makin longgar waktu hening pagi tu. Maka kita baca dan penuh penghayatan. Tapi macam mana nak menghayati kalau tak faham? Dalam buku ni nanti kita susun satu demi satu, word by word. Setiap wording tu kita terjemahkan dan kita bawa macam mana nak feel dia benda tu. Sebab sembahyang memang begitu. Sebab tu orang yang sembahyang dan khusyuk, dia akan kuat layan dunia ni. Walaupun apa adanya. Minggu lepas dia cerita macam mana doktor tu boleh hebat macam tu, cakap dengan kawan-kawan dia supaya sabar. Sebab dia ingat Tuhan. Dia ingat akhirat tu macam mana. Maka perjalanan dunia dia layan je lah. Dah ditakdirkan dia begini, maka beginilah. Sebab tu kita ucap subhana rabbi, maha suci Tuhanku, in bracket, tak ada benda yang Tuhan buat tak betul, melainkan semua betul. Maha suci Tuhan aku daripada menganiaya hamba-Nya. Maha suci Tuhan aku daripada buat benda yang tak kena, tak betul untuk kebaikan aku sebagai hamba yang disayang. Itu maksud subhana rabbi. Jadi kita kena bermuhasabah. Ya, kena pertingkatkan kualiti solat kita supaya kita dapat nikmat solat. Tak patut. Tak patut. Kita dah sembahyang puluhan tahun, takkan sampai sekarang sembahyang masih wa innaha lakabirah. Kan Allah kata sembahyang ni beban, berat. Di ujungnya Allah bagi tahu illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk tak rasa beban, dia nikmati. Ni Pak Imam tayar hari lama sikit kita dah menggigil lah, Allah panjangnya solat. Membebel dalam hati. Sebab apa? Yang tidak hayati solat. Mengubah gaya pengabdian kehambaan kita. Apa yang nak kita ubah? Kita kena ubah gaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusyuk solat, matanya akan tunduk ke bawah. Orang yang khusyuk solat, dia akan rapikan tangan dia ketika sujud dan duduk antara 2 sujud. Dia tak bersepah begitu. Sebab apa? Dia sedar dia menghadap Tuhan. Ya, nanti ada perapiannya lah. Gaya orang yang khusyuk ni, dia ada gaya dia. Mata dia tunduk. Sebab apa tunduk? Sebab membesarkan Allah. Tak selayaknya ketika aku cakap dengan Tuhan, tengok macam mana seorang. Sebab di antara perasaan seorang hamba dengan Tuhan ni rasa takut, khauf. Takut apa? Takut murka Allah. Bukan takut tak pasal-pasal. Tak. Dan takut, hebatnya takut kita dengan Allah menyebabkan kita taat dan dekat dengan dia. Beza takut dengan hantu, dengan harimau, kita lari. Sebab tu tak boleh harap. Ya, dengan harimau orang pergi dekat dia, saya tahu awak hebat, saya dekat dengan awak. Saya tak. Kena faham kita. Dengan Tuhan lari pun tak boleh lari. Beza. Sebab Tuhan kita bila mana kita istighfar, kita sedar kita hamba, dia terus sayang kita. Yang itu kita nak kekalkan. Sebab tu kena sembahyang dengan rasa takut. Takut Allah tak terima, takut Allah rasa tak kena. Maka tak cukup dengan sebutan, intonasi pun kena jaga. Tak boleh baca Fatihah tuan-tuan solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Cakap dengan Tuhan, puji Allah takkan macam tu. Sepatutnya word by word dan dinikmati ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getar rasa seorang hamba yang puji Tuhan, mengadu pada Tuhan. Tu saya kata banyak benda yang kena ubah gaya kehambaan kita. Bila mana kita khusyuk, kita sedar.
Yang baca Fatihah macam gangster tu sebab apa? Dia tak sedar dia semayang. Allah barakabila alhamdulillah kata Rasulullah. Apa benda awak baca semayang itu? Bukan semayang tu. Kan? Dah lah macam tu, kacau orang sebelah pula, dah kuat sangat baca. Jam kawan sebelah lagi geram. Bila nak biar orang tu ni baca Fatihah, aku nak baca tak boleh. Itu buat fiqh yang zahir pula. Bacaan semayang ni kita tak boleh kuatkan. Kalau kuatkan sampai kacau orang sebelah jadi haram. Sembayang jemaah ni memang ada pahala tambahan. Tapi kalau dah buat benda yang haram, kacau orang sebelah, itu semua akan berlaku bila mana kita sedar kita menghadap Allah dengan penuh beradab. Di antara kejayaan orang yang khusyuk, dia akan solat dengan penuh beradab dengan Tuhan. Siapa pun kita, kalau yang lebih beradab, itulah yang kita suka. Anak kita hebat macam mana pun, tapi yang paling sopan, ya, jumpa kita senyum, Assalamualaikum Pak, Mak, salam. Mana yang Mak? Ya, Mak salah ini. Yang itu walaupun hebat, bagi duit banyak kat kita pun, kita akan rasa sikit terluka lah. Ya, Tuhan kita tak terluka dengan kita, tapi rugilah kita sebagai hamba-Nya. Mengubah gaya pengabdian kehambaan kita yang kosong dan hanyut dengan kelekaan kepada persembahan solat yang padat dan syarat dengan penghayatan dan kekhusyukan. Percayalah, siapa yang berjaya sembahyang khusyuk, dia akan dapat lagi selepas itu. Walaupun hanya ketika sujud dia pernah menikmati betul-betul, dia akan rasa nikmat dan dia akan usaha lagi untuk dapat yang part-part yang lain. Sebab sembahyang yang khusyuk, memang itu pun tujuan solat. Sebab itu tafakur kedua kita ni, solat untuk apa? Habiskan dulu tafakur pertama ni, solat tanpa khusyuk sampai bila? Sungguh, ya, ayat tadi bukan sekadar persoalan, bukan saja Allah tanya, bukan untuk jawab lah sebenarnya, okey? Bukan sekadar soalan yang menagih jawapan, bukan untuk jawab. Allah kata belum sampai ke masanya, belum ya Allah, ya, nantilah ya Allah. Okeylah, dah sampai dah masa. Tak. Dia pun tak perlukan jawapan. Ia bukan sekadar pertanyaan, sebab ayat tu bukan pertanyaan, tapi sebenarnya teguran Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dah semayang, kamu dah patut ingat Allah, tapi kenapa tak ingat Allah? Itu teguran Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sebab tu tak payah jawab pun tak apa, tapi bertindak. Teguran Allah Subhanahu wa taala yang wajar menjadi peringatan dan membisikkan kesedaran. Sedarlah, ya, kita belum siapa-siapa kalau solat tak sedar menghadap Tuhan. Kita belum siapa-siapa walaupun dah solat puluhan tahun, tapi tak pernah merasakan kenikmatan solat, ya, kemesraan menghadap Tuhan. Ialah seorang hamba rakyat yang dipanggil selalu, walaupun dia seorang yang tak ada apa-apa sangat, tapi raja mesra dengan dia, baik dengan dia, selalu dipanggil menghadap. Tentu rasa besar dalam hati dia. Sebab tu orang-orang yang solat dengan sedar dan khusyuk ni, dia akan berbesar hati walaupun diuji teruk dalam hidup. Sebab dia faham bahawa ujian yang Allah berikan, artinya keprihatinan Allah pada dia untuk dikumpul dana pahala. Maka sebab dia mesra dengan Tuhan, susah ke senang, dia senyum lah. Kita yang tak mesra dengan Tuhan, asyik mengamuk je, tak nampak Tuhan yang menentukan segala ketentuan. Skrip hidup kita ni tak ada ke main tiba-tiba datang ke? Ya, memang kita tak baca skrip tu. Sebab itulah rahsia ujian hidup kat dunia. Tapi Allah dah buat. Itu umur 4 bulan Allah dah tentukan semua, ajal, maut, rezeki kita semua dah ada. Apa yang buruk, yang baik semua dah ada. Maka untuk melayan kehidupan ni yang memang kadang-kadang, ya, mencemaskan, merimaskan, kita kena ada Tuhan dalam hati. Dan itulah tujuan solat. Tafakur kedua, Allah tanya kita, belumkah sampai masanya, ya, untuk hati kita tunduk, khusyuk mengingati Allah. Maka kita ada perbincangan selanjutnya, solat yang kita kerjakan saban hari ini, untuk apa tujuannya? Ya, adakah Allah perlukan solat kita ni? Atau adakah Allah saja-saja je buat solat ni supaya ambil masa kita? Atau ada sesuatu yang kita perlu dapat dan patut dapat dari solat? Kalau kita tanyakan satu-satu, maka kita akan dapat jawapan begini. Yang pertama, kalau kita kata Allah perlu ke solat hamba-Nya, sekira-kira kalau siapa tak solat Allah jadi susah, Allah jadi tak. Allah pernah declare dalam Al-Quran, dalam ayat yang banyak, Allah kata wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah ni terkaya daripada segala alam buana punya.
Terkaya ni dalam bahasa Arab, kaya dalam bahasa Arab beza dalam bahasa Melayu maksud dia. Cakupan maksud dia. Sebab ghani dalam bahasa Arab maksudnya terkaya dan tidak memerlukan. Ya. Bila Allah kata wallahu ghaniyun 'anil alamin, bukan maksud kaya sahaja. Walaupun ghani ni maksudnya kaya. Tapi ghani ni maksudnya adalah tidak perlu. Saya terkaya daripada awak, artinya saya bukan lebih kaya pada awak. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab kata maksudnya saya tak perlukan awak. Alam buana ni Allah tak perlukan. Jadi Allah dah declare dah. Artinya kalau seorang pun tak ada orang semayang hadap dia, tak jadi apa Allah. Itu tapi kalau orang semua tak kawan kita, pulau kita, derita kita. Manusia semua begitu. Nabi pun pernah kena pulau kan. Ya. Tersiksa 3 tahun Amul Maja'ah tu. Kebuluran di Mekah. Kena genjatan ekonomi. Jadi nak ceritanya, pertama sekali solat bukan untuk Allah, sebab Allah tak perlu. Kalau kita, ya, kita sebagai bos, anak buah semua datang hadap kita, salam senyum, itu satu keperluan. Sebab kalau semua anak buah pulau kita, habis kita, kan? Sebab tu kita adakan undian. Nak jadi YB pun kena dapat undian yang majoriti baru dapat. Jadi kita perlukan orang lain. Allah tak perlu. Jadi kalau Allah tak perlu, Allah buat apa-apa saja Allah buat semayang ni untuk sibukkan kita. Allah pernah kata, ya, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya, malaikat declare Allah tak pernah buat benda sia-sia. Allah tak pernah buat benda sia-sia. Semuanya meaningful, ada maksud, ada manfaat. Jadi kalau dua ni dah ternafi, tentu yang ketiga jawapannya. Artinya kita yang akan ambil manfaat daripada solat. Allah tak ambil manfaat. Tapi apa manfaat solat? Mari kita tengok. Kalau kita belum sedar apa tujuan dan kenapa kita solat, Allah ada bagi tahu sebenarnya. Allah ada bagi tahu kenapa kita perlu solat. Ya. Allah sebut dalam surah Taha. Surah Taha ayat surah yang ke-20 daripada 114 surah Al-Quran ini. Pada ayat yang ke-14 Allah sebut begini, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Allah declare nama dia ni adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan sembahan selain aku. Fa'budni, maka sujudlah, ya, sembahlah aku. Di hujungnya Allah declare wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat, bangunkan solat untuk apa? Untuk ingat aku. Allahu Akbar. Artinya siapa solat tapi tak ingat Allah, tak sampai matlamat. Tujuan solat untuk bentuk ingat pada Allah. Sedarlah tujuan solat untuk membangunkan ingat pada Allah. Sungguh tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, maka sembahlah dia dengan sepenuh rasa kehambaan. Alang-alang kita dah jumpa Tuhan yang sebenar, apa salahnya kita menghadap dia dengan penuh rasa? Tu sami-sami Hindu tu bukan betul pun Tuhan dia tu, tapi kenapa dia setia menghadap Tuhan dia tu? Ketuk loceng lah, buat macam-macam, sanggup tak keluar, duduk. Allahu Akbar. Rugi kita kalau kita dah bertemu dengan Tuhan yang sebenar, kita tak hayati, tak bawa rasa, tak bawa khusyuk menghadap dia. Tu padri-padri yang dekat gereja, ya, pendeta-pendeta dekat biara-biara tu, apa dia buat tu? Mengabdikan diri sepenuh masa dengan Tuhan yang tak betul. Ya Allah tak terima pun, sebab Allah kata inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah agama Islam. Kita dah jumpa kan, alang-alang dah jumpa Tuhan yang betul, kenapa tak ngadap betul-betul? Alang-alang dah solat, kenapa tak bawa roh solat ini, khusyuk ni dalam solat kita? Setianya mereka pada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka cipta tu, yang tak bawa apa-apa pun kebaikan, pulangan. Tapi kenapa kita yang dah jumpa Tuhan yang sebenar? Allah kata la ilaha illa ana. Tahu maksud ilah? Ilah ni maksudnya al-ma'bud, Tuhan sembahan. Tak ada Tuhan yang disembah selain aku, kata Allah. Dah kita memang dah sembah Allah, kenapalah tak boleh sampai matlamatnya wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah Allah dengan sepenuh jiwa raga, sembah berserta ingat padanya. Ya.
Sedarlah, solat tanpa ingat Allah tidak sampai ke matlamatnya. Solat tak ingat Allah, tak ada Allah dalam hati, tak ada Allah dalam minda, ya, maka tak sampai matlamatnya. Nabi pernah declare, ya, solat ni pahalanya ma'uqila minha, apa yang akal kita ada padanya. Akal ni ingatlah, sedar. Jadi pahala semayang kita ni bergantung tahap ingat. Nabi declare lagi, ada yang orang semayang dapat 1/10 pun ada. Main subuh tadi ada orang dapat 1/10. Artinya mungkin doa iftitah dia ingat Allah tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, lepas tu tak ada dah merawang dah. Sampai rawang dah. Rupanya ada kenduri kat rawang tengah hari ni. Terbayang nak pakai baju apa, ya, matching tak, ya. Yang perempuan dah terbayang ni tadi, ya, suami aku ni baju dia dah basuh ke belum minggu lepas? Tak ada ni baju. Oh, baju hijau ada. Baju aku kat mana yang tu? Habis. Itu realiti tahu kalau kita layan. Tahu tak sebab apa jadi begitu? Peliknya, bila kita mula solat, ada je macam-macam benda datang. Wayang-wayang gambar tu. Sebab ketika kita solat, setan paling tak suka, dan ketika itu dia paling rancak. Yang punya komander dia yang namanya Khanzab itu akan mula menayangkan semua slide-slide kehidupan kita asal saja kita tak ingat Tuhan. Pelik, masa duduk sebelum qomat tadi tak ingat apa, tapi bila Allahu Akbar, kalau kita tak ikat dengan faham apa yang kita baca, tak sedar dengan apa yang kita buat, itu memang akan hilang. Maka sampai tak matlamat semayang kita. Dan ada orang pahala semayang dia sah, ya, semayang dia sah tapi tak ada pahala, sebab Nabi kata begitu. Ada orang dapat separuh. Tapi kalau kita dah berusaha, ya, nanti ada ceritanya peringkat solat kita ni ada 5 peringkat, kita akan bahaskan nanti di tahap mana yang paling selamat sekurang-kurangnya. Sedarlah, solat dia syariatkan untuk membina ingatan si hamba kepada penciptanya. Ya, solat ni memang keperluan jiwa manusia. Dan solat setiap kali, solat ni sebenarnya dia ruang untuk kita recharge, ingat kita hamba ada Tuhan, supaya kita selesa melayan dunia. Yang nanti kat dunia ni kita baik, orang kata kita tak baik. Kita dah buat baik, orang dajal kita juga. Tu dunia. Nak kuat sebab apa? Sebab ingat aku ada Tuhan. Dan benda tu kita bina ketika kita solat. Kalau kita solat kita tak boleh bina ingat pada Allah, maka kita tak akan jadi macam handphone yang kita rasa kita charge malam tadi, rupanya kabel tak masuk betul, maka dia tak akan operate cantik, malah jam terus lah, ya, tak boleh jadi hamba Allah lah. Jadi ya, solat yang khusyuk adalah ruang recharge, ya, jiwa hamba, jiwa bertuhan kita untuk melayan hidup di dunia. Sedarlah, ya, solat tanpa ingat Allah adalah tidak sempurna, cacat dan tercela. Kena sedar, ya, solat kita kalau kita biar, sebab ada orang lantaklah semayang sudahlah, tak boleh. Sebab tu saya pujuk tadi, semayang khusyuk ni bukan benda beban, benda susah, benda betul, benda wajar, benda patut buat dan boleh, mampu milik. Kita kata solat khusyuk ni mampu milik, bukan benda pelik. Dan sungguh itulah tujuan dan matlamat solat, ya, untuk ingat Allah dan membesarkannya. Tak boleh ingat benda lain dan besarkan benda tu. Kan ramai dalam solat kita, saya sendiri pun mengakui banyak solat yang kita kerjakan tak ada Allah, tahu-tahu dah habis. Allahu Akbar. Kita susun perjalanan hidup kita hari ini dalam solat subuh tadi, yang lepas beri salam, alhamdulillah, nampak dah nak buat apa dulu. Kan hari ini ada 3 kenduri. Terbayang jalan tu, jam ni aku pergi sana dulu, ya, pergi Putrajaya dululah, balik nanti tak jam. Tapi Putrajaya ikut mana, ikut Max ke ikut, dan terbayang semua highway nampak, padahal selalu tak nampak jalan. Bukan, ya, dah sekali baru pergi kenduri kat Gombak, nanti balik dekat sikit dah. Bukan, sembahyang bukan untuk benda tu. Lepas sembahyang pun senyum, yes, alhamdulillah dapat, berkat sembahyang ni dapat susun jadual jalanan hari ni betul. Tak, sembahyang bukan untuk tu. Sembahyang untuk ingat Allah, supaya kalau berlaku apa-apa dalam perjalanan hidup kita ni, kita akan kuat. Sebab Allah tak ada benda yang dia tak kira, ya. Sabar kita sebut innalillah, ya, astaghfirullah pun berpahala banding kita maki orang tu dah buta ke mata, tak nampak, ya, celaka betul, lain aku pun, ya, potong lain. Ada orang bersama dengan kepayahan tu,
Ya, dia boleh ingat Allah. Itu yang mahal. Itu yang menjadikan kualiti kehambaan kita makin tinggi. Dan kita kena malu sebenarnya kalau dah puluhan tahun kita sembahyang tapi mulut kita tak pernah akan keluar zikrullah tiap kali datang musibah. Melainkan semua makin amun, sumpah seranah lagi. Dan itulah diri kita. Siapa nak tahu diri dia? Siapa? Memandu seorang-seorang jalan di traffic jam yang teruk. Apa keluar pada mulut kita? Kalau orang tu kolin tak bagi signal, apa keluar? Dan itulah kita. Dan sebab itulah kita kena solat dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah untuk apa? Kalau kita ada pertanyaan lanjut, ialah Allah suruh kita ingat kita dalam solat. Allah dah jawab pun dalam Al-Quran dengan ayat banyak, dan kita biasa dengar ayat ni. Ya, sebab solat yang khusyuk adalah untuk bina ingat pada Allah. Ya, ingat Allah untuk apa? Allah kata ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ada kalimah zikrullah. Ingat, ketahuilah, kata Allah, dengan ingat pada Allah mententeramkan jiwa, menyamankan jiwa. Kalau kita ingat kita dengan dia saja, orang yang potong lin tu, kita akan ngamuk. Sebab apa kita ngamuk? Sebab kita tak dapat dia. Nak kerja apa memang kelakar ya. Tu kat pintu orang tengok lagi pelik. Maka sebab kita tak sedar kita ada Tuhan, maka kita akan bertindak dengan benda-benda yang tak membahagiakan kita pun. Maki orang bahagia ke? Memang orang cakap puas hati, tak. Dia lagi sakit hati. Sebab apa kita sakit hati? Buktinya balik kita akan cerita kat orang lagi. Dan orang yang dengar pada kita, dia akan kata kita hebat ke? Tak. Orang tu kata benda engkau. Benda macam ni biasalah. Kalau tak sanggup balik Kelantan lah, balik Johor lah, tak payah duduk KL. Tu ayat dia. Lagi bisa. Cuma dia kalau dia berani, dia saman kita terus lah. Kalau dia tak berani, dia cakap dalam hati, bro, apalah teruk sangat. Malu ke tau? Kita hanya mempamerkan kehodohan-kehodohan pribadi kita pada orang lain. Tapi kalau ada Allah dalam hati, kita kata subhanallah, tak apalah, dia perlu kot. Sangka baik, malaikat pun senyum tengok kita, Allah pun gembira kita jadi hamba dia. Tapi ingat boleh berlakon benda tu. Kalau ada skrip depan kita, jadi pelakon, jadi orang soleh, okey. Tak, ni Allah uji kita on the spot. Dan yang spontan itulah diri kita. Sebab tu kena tenang. Dan tolong tenang dengan ingat Allah dalam solat. Sesungguhnya solat penuh ingatan pada Allah akan menenangkan jiwa. Jiwa yang tenang inilah keperluan setiap manusia. Ini yang bercerai, berperang, bergaduh, bertumbuk, saman menyaman sebab apa? Tak ada Allah dalam hati. Tak ada Allah. Kalau ada Allah dalam hati, dia akan senang memaafkan. Dia akan senang memberi kemaafan. Dia senang melonggarkan. Sebab tak ada benda yang rugi. Siapa kata memaafkan orang rugi? Ada orang dia prinsip dia macam ni tau. Nak cerita pun malu. Ya, saya dapat maklumat, ya, cerita aduan ni lah. Ya, mak datang ke hostel anak, ya, ke rumah sewa anak kerana apa? Anak dia bergaduh dengan anak orang lain. Dan budak tu bergaduh sangat sebab mak dia kata, kalau orang buat engkau sekali, kau kena balas 10 kali. Allah, mak apa macam ni? Rupanya cerita satu hari budak tu beli ayam, dia ialah peti sejuk kongsi. Bila kawan dia keluarkan ayam tu, terlupa nak masuk balik, jadi busuk ayam dia tu. Mengamuk. Ya, ayam memang mahal, tapi kalau seekor ayam berapa dalam Sabah? Tak cukup dengan dulu cerita mak dia. Mak dia datang dari Perak. Kalau masih rasional tuan-tuan, datang dari Perak, minyak, tol, hanya kerana nak menuntut hak seekor ayam. Apa salahnya awak jadi mak yang bijak? Okay, mak gantilah. Ya, awak kena sabar, kena redha, tak apalah, manusia memang lupa macam tu. Ya, mak masukkan duit, dia beli ayam baru. Lagi senang kan? Apa jadi dia bergaduh kat situ dan akhirnya dia tak tahan dengan budak-budak tu, dia sendiri keluar rumah. Kena cari rumah baru. Mak dia modal duit banyak. Nampak tak? Bila tak tenang, tak ingat Allah, kita jadi nak cakap bodoh pun tak gamak, tapi sebut dah ni. Kita akan jadi bodoh dan tak wajar dalam tindakan kita. Dan kebodohan-kebodohan ni yang berlaku dalam kehidupan, ada peluang untuk dapat pahala sabar, kita radak juga dan akhirnya tak dapat pahala sabar, jiwa kita makin sesak, makin cepat kena darah tinggi, mati Allah redha dengan keadaan kita tak puas hati banyak dengan Tuhan. Susah. Kita kena tenang. Maka tak boleh tidak kita kena semayang dengan khusyuk. Moga-moga kita dapat. Sempat bertafakur dua perkara hari ini, iaitu solat tanpa khusyuk sampai bila, dan kedua, solat untuk apa. Dan insya-Allah pertemuan akan datang kita tafakur ketiga, apalah artinya solat tanpa khusyuk.
Barulah kita masuk bab pertama nanti, ya, berbincang tentang maksud dan hakikat khusyuk di sudut bahasa Arab dan juga istilah kita, penggunaan untuk ibadah kita. Moga-moga ada pertuan lain untuk kita. Ya, sepintas lalu, ya, untuk mengajak tuan-tuan bersama dalam pengajian ini, saya bacakan isi kandungan buku ni. Pertama, ya, tafakur sejenak ni akan muatkan 3 tafakur solat tanpa khusyuk sampai bila, ya, solat untuk apa, dan yang ketiga, apalah arti solat tanpa khusyuk. Kemudian masuk bab pendahuluan maksud dan hakikat khusyuk, khusyuk dalam istilah syarak, khusyuk bukan syok, dan khusyuk dalam fakta sains. Dan ada cerita sains tentang khusyuk ni, tentang gelombang gamma dan delta dalam minda manusia yang khusyuk. Cerita meditasi itu, kenapa orang bukan Islam buat meditasi. Bab kedua, kepentingan khusyuk, darjat seorang muslim yang solat, hukum dan tuntutan khusyuk, kepentingan khusyuk, mengapa perlu khusyuk, akibat solat tanpa khusyuk. Bab 3, halangan-halangan khusyuk, penghalang khusyuk, bentuk-bentuk gangguan syaitan ketika solat. Bab 4, asas-asas utama membina khusyuk, unsur-unsur pembantu mencapai khusyuk. Bab 5, langkah-langkah menuju khusyuk sebelum solat, persiapan ketika solat, penghayatan, selepas solat, kesopanan. Bab 6 ni praktikal kesempurnaan khusyuk, maksud semua bacaan dalam solat, ya, daripada rukun 1 sampai rukun ke-13 dan semua perlakuan termasuk sujud sahwi dan sebagainya. Bab ke-7, ya, bacaan-bacaan zikir selepas solat pun kita cuba menghayati. Dan bab ke-8, doa-doa yang kita pilih, yang selalu kita baca, nak kita hayati juga. Dan bab ke-9 merupakan kisah-kisah ibrah solat khusyuk, khusyuk solat Rasulullah, khusyuk para sahabat, khusyuk solat para tabi'in dan salafus salih. Dan bab ke-10 penutup, ya, solat khusyuk mampu milik, ya, bukan benda pelik. Itulah perbincangan dalam buku ni, ya, moga-moga kita dapat mentelaah sama, ya. Dan saya sebenarnya pengajian ni saya cerita sebab rasa tanggungjawab. Saya adalah guru, selalu mengajar bab solat, tapi selalu ada orang tanya bab khusyuk solat, bab khusyuk solat. Saya rasanya buku tentang khusyuk solat ni belum ada yang betul-betul dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Arab banyak. Yang ada panduan memahami bacaan solat, ada word by word. Tapi yang step sampai daripada mula, persiapan, kepahaman semua tentang perkara ini, saya buku ni buku pertama lah saya susun atas keperluan, ya. Sebab tu saya dah mula mengajar buku ni pada 10 lebih lah, 10 buah buku, sebuah buah masjid dan surau Jumaat. Wa bihi wallahu a'lam. Maaf, moga-moga ada kebaikan dalam, ya, pengajian kita pada pagi ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. اللهم لا تفرقنا إلا أن ذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Okey, buku ni saya ada bawa tapi tak banyak lah, 2 bandel, ada 60-70 teks. Saya suka kalau siapa boleh jadi seorang urusia, saya letak tinggal gitu je lah. Buku ni RM25 harganya. Dan siapa kalau sudi nak menaja, seorang bayar, yang lain sedekah lagi baik. Ilmu yang bermanfaat untuk jariah kita. Sebab banyak masjid yang buat begitulah. Siapa yang ada duit lebih lah. Siapa yang duit dia tak tahu nak buat apa kan, baik jadikan jariah, beli buku, bagi kat kawan-kawan, blok kawan-kawan daripada dapat ambil jariah ni. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.